Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum. Hai, saya Amalina. Kami dari kumpulan Delima. Kali ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa 13 Mei 1969. Sebenarnya kan video peristiwa 13 Mei 1969 ni dah banyak orang yang buat. Pernah masuk History Channel tahu? Ya ke? Tak percaya? Tengok ni. 1969, this cultural melting pot reached a boiling point. Malay and Chinese rioters fought one another in the streets of Kuala Lumpur with... Tak cukup? Dan yang ini pernah masuk YouTube. Cetuskan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei. Sebenarnya, dalam video ni kami ingin menceritakan tentang apakah sebenarnya peristiwa 13 Mei 1969 ni. Apa punca sebenar yang menyebabkan terjadi peristiwa ni? Anda nak tahu? Kita boleh saksikan selepas ini. Yang paling penting, kita mesti mendapat kesedaran dan pengajaran daripada faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa ni. Bosanlah saya cakap seorang-seorang. Apa kata saya menjemput seorang pakcik untuk menyambung video ni. Nama dia Pakcik Ajamin. Mana pakcik ni? Pakcik, cepatlah! Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hai, saya Pakcik Ajamin yang Cik Rina tadi beritahu. Saya sebenarnya tak suka cakap banyak, tapi kalau diberi peluang saya memang suka cakap banyak. Aku cakap satu, aku cuma cakap satu. Terima kasih. Okey, mari kita teruskan topik yang sebenarnya kita nak bincang pasal faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya 13 Mei 1969. Okey, ada 4 faktor yang menyebabkan persisihan kaum berlaku. Yang satu adalah faktor politik, yang kedua adalah peninggalan penjajahan British yang mana menggunakan dasar hutan dan bintang. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Yang keempat adalah disebabkan kesan penjajahan Jepun. Nanti saya bawa anda kepada orang yang lebih tahu pasal faktor-faktor ni. Okey, jom ikut. Memberitahu anda dengan faktor politik yang pasal peristiwa 13 Mei 1969 adalah starting from pilihan raya umum 1964, bukan yang pendapat orang ramai itu pilihan raya umum 1969. Pada masa 1964 ni, Parti Pergerakan Rakyat itu PAP atau Putih telah memungkirkan janji dengan tuan-tuan ramai itu mereka tidak akan mencalon siapa dalam pilihan raya itu, tapi mereka telah mencalonkan seramai 9 orang dalam pilihan raya itu. Jadi perikatan tidak memasukkan PAP ini ke dalam perikatan, dan lepas itu PAP telah menukas slogan mereka yang mereka mengutamakan against dengan orang Melayu ataupun UMNO. Dalam pilihan raya 1969 10 Mei, Parti PAP atau Parti Pembangkang ini telah mendapat sokongan yang ramai, dan perikatan telah gagal dalam mendapatkan sokongan yang ramai. Jadi dalam Parti Pembangkang ini telah mengadakan perarakan di Kuala Lumpur, terutamanya di Jalan Hill ataupun ini jalan utama Kampung Baru, dan mereka majoriti bentuk adalah orang Melayu. Yang ini dalam menyebabkan ketidakpuas hati orang Melayu terhadap perarakan orang parti-parti pembangkang ini, terutamanya orang Cina. Dan 13 Mei 1969 ini telah tercetus apabila pemuda-pemuda orang Melayu telah diserang oleh orang Cina, dan terjadinya 13 Mei 1969. Secara umumnya, peristiwa ini berlaku kerana berlaku ketidakpuasan di antara bangsa Melayu dan bangsa Cina, terutama dari segi pengagihan harta kekayaan negara, yang kemudian diprovokasi oleh faktor-faktor politik. Hai, ketemu lagi saya. Kali ini saya akan membincangkan faktor pendidikan. Okey, suatu ketika dulu sebelum merdeka, dalam Melayu terbahagi kepada 4 aliran pendidikan. Pertama, Melayu, Cina, India dan Inggeris. Jadi keempat-empat aliran pendidikan ini mempunyai sistem dan cara pembelajaran yang berbeza. Jadi ini membezakan setiap kaum, lalu menjadi jurang pemisah perpaduan antara kaum.
setiap kaum ni masing-masing tidak puas hati dengan sistem pendidikan mereka sendiri. Contohnya macam pendidikan kaum Melayu terbahagi cuma kepada 3M, mengira, membaca dan menulis. Tapi pada kaum Cina pula, mereka boleh belajar bahasa Inggeris sebab mereka berada di bandar, dan juga mereka mendapat pendidikan secara langsung daripada negara Cina sendiri. Jadi mereka kebanyakannya menguasai sektor-sektor industri di tanah Melayu satu ketika dulu, dan kaum-kaum lain juga tidak berpuas hati dengan sebab ini. Jadi itu terjadilah perbadahan antara kaum dengan banyak masalah yang kecil. Faktor seterusnya adalah faktor kesan penjajahan British, di mana mereka melibatkan ekonomi dan mengamalkan dasar pecah dan perintah. Dasar pecah dan perintah ini adalah dasar pengasingan kawasan dan pekerjaan, di mana ia terbahagi kepada 3, iaitu kaum Melayu tinggal di kampung-kampung dan mengamalkan ekonomi tradisional dan menjadi seperti petani dan nelayan kecil, dan yang kedua kaum Cina yang tinggal di bandar-bandar dan mengamalkan ekonomi perniagaan, dan kaum yang ketiga adalah kaum India, di mana mereka tinggal di kawasan estet dan ladang dan menjadi buruh dan penoreh. Oleh kerana perbezaan kawasan ini menyebabkan lahirnya rasa tidak puas hati atas setiap ekonomi yang ada, dan ini menyebabkan lahirnya hubungan dan komunikasi yang terbatas di antara setiap kaum, dan hal ini seterusnya menyebabkan meledaknya 13 Mei 1969. Poin seterusnya akan saya sambung adalah tentang pendudukan Jepun. Layanan Jepun terhadap kaum adalah sangat ketara perbezaannya, terutamanya antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Perbezaan antara layanan yang diberi telah menyebabkan berlakunya perselisihan kaum walaupun selepas kekalahan Jepun, dan poin ini yang telah menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei. Dalam konteks layanan ini, Jepun telah memberikan banyak-banyak kelebihan kepada kaum Melayu. Antaranya adalah seperti jawatan, dan juga tentang hak istimewa Melayu. Jepun juga sangat membencikan orang Cina kerana perang Cina-Jepun. Cara mereka itu sebagai Jepun, terang-teranglah dia beli orang Cina kan, dan dia memberi orang Melayu ini mendapat tempat kan, walaupun dia bekerja secara di peringkat kerani dan sebagainya kan. Manakala di pihak British pula, walaupun tidak secara terang mereka tidak memberi peluang pada orang Melayu terutama sekali dari aspek ekonomi, tapi mereka telah membenarkan kaum Cina untuk operate in all buat perniagaan. Manakala kaum India pun dibawa masuk untuk bekerja di estate. So dengan secara segregation tadilah dengan saya mana kedua kuasa besar ini tidak pada masa mereka mentadbir menguasai negara kita, mereka tidak cuba nak satukan berbagai kaum itu. Baiklah, berakhirnya video peristiwa 13 Mei 1969. Jadikan peristiwa ini satu iktibar dan pengajaran kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, dah habis.